Macam mana kita nak menghadapi fitnah akhir zaman ni? Tak lain dan tak bukan musahabatul ulama. Kena sentiasa bermusahabah, mendekati para ulama. Macam mana nak dekat dengan ulama? Tuan-tuan, nak dekat dengan ulama ni senang saja. Tuan-tuan datang masjid je lah. Masjid adalah tempat yang paling elok untuk tuan-tuan perempuan nak, orang kata apa, dekat dengan ulama. Imam-imam tu ulama, ustaz-ustaz yang datang mengajar ulama, semua tu ulama. Datanglah tuan-tuan perempuan, percayalah, dekat situ sekurang-kurangnya kita akan dapat ilmu banyak. Sekurang-kurangnya kita akan dapat apa? Doa daripada ulama. Nak berjaya ni ada 4. Dunia ni, bumi ni, kalau nak bahagia ada 4 benda. Kerajaan nak bahagia kena ada 4. Pertama, adalatul ulama, kena ada adalatul umara, kena ada pemimpin-pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ada amanatul ulama, kena ulama itu kena amanah. Ulama kena amanah, kena ada ulama-ulama yang amanah. Kalau benda tu haram, dia cakap haram. Kalau benda tu halal, dia akan cakap halal. Dia tidak akan menyeleweng, merata-rata, mengarut-ngarut, tak ada. Nombor 3, kena ada apa? Sakha al-aghniya, kena ada orang-orang kaya yang pemurah. Tuan-tuan, bila ada orang kaya pemurah, kita ni bukan kaya tapi berduit. Tuan-tuan, kita duk bagi sikit-sikit ni, macam tabung duk lalu jalan sekarang. Bagi sikit seorang tak apa, tak ada masalah. Mengikut kemampuan kita. Kita mampu adalah sikit lebihan 2-3 ringgit, masuk. Tuan-tuan, tak rugi, percayalah cakap saya, tuan-tuan. Kita memberi intumfaq yunfaq alaik. Ni saya nak cerita kemarin, baru 2 hari lepas. Saya kebetulan ada masa sikit, saya keluar makan dengan isteri dan anak-anak. Semalam hari apa semalam? Semalam Jumaat. Hari Khamis saya keluar malam. Pi makan dekat apa kedai Datuk Harundin. Kedai arwah lah, dia punya anak-anak dia buat. Makan daging ni pun, saya makan daging, anak-anak nak makan. Teman lama dah tak jumpa depa ni. Jadi masa makan tu saya pun nak beli kopi. Saya minum kopi, malam tak minum kopi, saya sakit kepala. Saya bagi kat anak saya, dia kata ambil ni RM13, RM14, beli kopi papa satu yang besar. Dia pun pergi beli. Bila balik tuan-tuan perempuan, ada baki RM1 sebab kopi tu RM13. Dia pun main-main, dia kata, "Papa, ni kopi papa, RM1 tu halal ya?" Saya kata halal. Memanglah halal. Anak aku ambil halal kan? Dia kata, "Papa, kakak tak ambil." Dia tingkatan 5. Dia kata, "Papa, duit RM1 tu kakak bagi kepada ada orang susah duduk kat depan kedai tu. Dia jual keropok. Dia jual keropok. Jadi kakak nak beli, kakak tak ada duit. Jadi kakak kata, makcik, kakak tak ada duit lain. Ni ada. Ambillah RM1. Kakak tak nak beli keropok, tapi kakak hadiah je." Sebab saya selalu pesan anak saya, jangan niat, jangan cakap sedekah. Sedekah ni tak apa-apa bagi. Sedekah ni kita bagi macam kita anggap orang tu rendah lah. Kita bagi hadiah. Nabi tak makan sedekah, Nabi makan hadiah. Sedekah Nabi tak tengok langsung sedekah ni. Nabi ambil hadiah. Siapa bagi niat hadiah dapat. Tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan, apa yang berlaku? Dia pun bagi RM1. Okey RM1. Semalam saya pun kata tak apalah. Bapa dah bagi, kakak bagi, semua dapat pahala RM1. Kalau ada lebih pun kakak bagi lah, tak apa. Yang penting niat kita ikhlas. Kakak ikhlas. Kakak tak ada letak dalam Instagram, dia kata. Alhamdulillah lah. Saya dapat tahu pagi tadi dia pergi ke ada satu program. Tuan-tuan, ada seorang cikgu ni jumpa dia, bagi dia RM10. Bagi RM10, kata ambillah kakak. Saya bagi hadiah kat awak. Awak kan baru ni awak dapat A subjek ni. Ambil ni hadiah. Tuan-tuan, dia bagi RM1. Allah bagi dia hari ni tanpa dia minta, dapat 10. Dia pula tanya saya, nak buat apa RM10? Mana aku tahu. Tapi tuan-tuan, percayalah, awak bagi, Allah buka balik. Kadang-kadang Allah tak bagi cash. Allah tak bagi cash. Yang Allah bagi benda lain. Ada setengah orang kata, "Ustaz, anak ustaz dapat RM10. Saya dah bagi lama dah, tak dapat apa pun." Memanglah Allah tak bagi sekarang. Allah bagi ke mana? Anak kita.
Anak boleh masuk universiti. Orang lain nak masuk universiti payah. Sebab apa boleh masuk tu? Sebab apa? Sebab awak pemurah. Allah mudahkan urusan anak-anak untuk dapat murah. Tu sebab dia kena ada orang kaya yang pemurah. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Yang lain semua ada khilaf. Yang ini tak ada khilaf. Bila tuan-tuan bagi waqfun lillahi azza wa jalla, semua ni akan jadi saham akhirat kita. Kita buat apa yang kita mampu. Semampu-mampu yang kita mampu. Tu kena ada 4. Yang nombor 3, sakha al-aghniya. Yang keempat, bila kita buat doa al-fuqara, doa orang fakir miskin. Perasan tak bila kita bayar zakat? Orang fakir ni akan doakan kita, betul tak? Kan kita minta doa kan? Kita akan doa, ya Allah, kau berkatilah apa yang telah Tuan ini bagi, ya Allah. Yang dia sedekahkan kepada kami, yang dia hadiahkan kepada kami, yang dia zakatkan kepada kami. Semoga zakatnya ini bertambah dan memurahkan rezekinya. Allah Rabbi. Samalah juga tuan-tuan dan puan, apa yang kita buat, kita nak doa orang fakir dan orang susah. Bila ada 4 ni, sebuah negara itu akan jadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dari itu sebabnya, perlu ada yang ketiga ini, kita kena fikir. Macam mana kita nak buat yang terbaik untuk generasi kita di masa hadapan. Nombor 4, macam mana kita nak menghadapi fitnah akhir zaman. Selain daripada kita musahabatul ulama, duduk dengan ulama apa semua. Nombor 4, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, aksiru minad du'a. Banyakkan doa. Doa ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Banyakkan doa tuan-tuan. Doa ni percayalah, saya sangat yakin dengan the power of doa. Hebatnya doa ni. Tuan-tuan berdoalah banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Doa ni, waktu yang kita kena kejar, inda muntasafil laili. Banyakkan kejar doa di pertengahan malam. Yang Allah sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqama. Allah angkat martabat orang yang berada di waktu malam. Tuan-tuan tengok, Datuk ni Aziz Nikmat. Ini semua orang kenal dia. Masa dia meninggal dunia tuan-tuan, 3 km jam. Yang datang bagi takziah ketika dia meninggal dunia tuan-tuan, almarhum meninggal dunia tuan-tuan, Allahu Akbar. Tanpa mengira parti politik, semua datang. Tanpa mengira. Saya kata, kenapa pi? Kan parti lain. Tak, dia ni ulama. Kami pi sebab ulama. Walaupun dia parti politik. Dia apa ni, Mursyidul Am. Tapi tuan-tuan dan puan, orang pergi tu dasar apa? Dasar sebab dia ulama. Sebagai contoh, tahnik. Allah tuan-tuan, kalau tahnik ni, saya tahu ni sebab bapak saya buat rumah dekat tu. Kuliah subuh, bukan kuliah subuh, solat subuh. Solat subuh ni sampai ke belakang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi semayang, tuan-tuan kena datang awal. Bukan dia bagi tazkirah, bukan bagi khutbah, bagi ceramah, tak. Dia jadi imam, lepas jadi imam, dia akan bagi tazkirah ayat Quran. Tafsir Al-Quran 5 minit. Sebab dia tahu orang kerja. Dia tak balun sampai 50 minit. 5 minit dia tahu orang kerja. Dia bagi qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pendek ayat, dia terjemah sikit, dia tafsir sikit, dia bayar ayat Quran, dia hadis, pak, habis. Lepas tu beratur orang tuan-tuan. So panjang-panjangnya beratur bawa baby. Lepas subuh. Dia ada bilik belakang tu, bilik tempat dia bertahajud.